kanan tu. Kita punya apa Ihsan, Zunur, mereka jadi Johan tu. Johan daerah tu. Betul. Dengan Cikgu Latif apa bantu jadi ngajak mereka main ping-pong. Mereka sampai peringkat apa SMTA jadi Johan daerah. Lepas tu wakil negeri. Main wakil negeri betul tak sampai dekat negeri je lah. Yalah. Sama lah cikgu masa tahun saya pun kami main sampai daerah, sampai negeri. Sama lah cikgu Latif lah juga duk ajak kami. Oh ada lagi ya. Saya ingat satu masa Ihsan dengan Zunur apa semua tu. Zunur bawah 15. Ihsan bawah 18. Dia team dia apa single pun memang mereka juara. Kalah budak-budak Cina daerah selatan semua ambil kalah. Sampai ke negeri. Betul. Dalam daerah kita ni SMKA lah jago. Daerah kita SMKA, Semampat, apa Sinibung, daerah kita paling kuat kita lah agama. Tapi tak tahu lah sekarang ni Sulatih dah tak ada orang tak tahu masih lagi mengekalkan itu kan tu. Macam mana Bimpong SMK ni Motorbike? Saya rasa masih mengekalkan. Pasal tahun lepas saya pi orang tu, saya pi tengok. Okey main okey sebab benda ni macam fluence. Dia ada semangat tu jadi dia adik sambung semua dia ada pelapis dia. Betul dia jadi macam budaya. Tak payah ada coach mula-mula tu pasal ada basic memang depa dah pandai main. Itu sampai peringkat tadi cakap setakat ni yang paling bagus ada seperti peringkat kebangsaan lah. Kita punya SMK ni Motorbike. Kita punya contingent yang pi ke peringkat kebangsaan masa saya form 1 dulu. Yang nama dia Azrul ke apa nama dia? Oh ada juga. Yang tu lah awak kita punya sekolah pi kebangsaan. Lepas tu tak ada dah. Lepas tu kita pergi negeri lah. Saya negeri lu pun dapat nombor 7 kot tu. Di peringkat daerah? Daerah Johan. Uish, terror lah tu memang. Ya cikgu sama sekolah lah tu. Okey, kaki lah tu sama standard depa tu yang saya sebut tu Zunur, apa Ihsan. Apa yang depa tu sama junior kot. Depa senior lah. Ihsan tu dalam bila tu? Masa tahun bila? Masa saya masih fikir lagi kat situ tahun 2000 apa 1969 2000 tahun 2000 lah. Senior lah, sangat senior lah. Betul. Depa tu memang hebat-hebat pun. Lampiah dia saya Johan tahun 2013, 2014. Petang malam semua kira Latif main team je. Latif cikgu daripada cikgu ke kawan-kawan dia yang kenal daripada buat buntak apa semua turun bantu sampai depa kira okey. Lepas tu dapat mengalahkan Waldo semua habis tumbang kat luar. Betul. Dulu masa saya tu cikgu Gani Cikgu Gani pula cikgu Mahmud. Mahmud yang bagi cikgu Mahmud pun dia pandai main bola tak? Ya dia apa orang panggil? Ngurus lah. Ngurus. Tapi dia tak pandai main bola sangat. Dia jadi pengurus dia panggil apa? Bagi semangat cikgu Latif juga lah dia panggil. Dia yang panggil cikgu Latif, dia panggil cikgu Khairul semua. Pukul 9.40 dah. Ustaz, kita mula kot. Pasal apa ahli Jumaah biasanya mereka lagi dah pandai guna Google Meet, mereka masuk lewat sikit. Kita mula. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan rahmat dan keredaannya juga kita semua masih lagi mampu untuk
ada kekuatan untuk mengikuti program ni, di mana pada malam ni kita memasuki siri yang ke 264, di mana pada malam ni kita bertuah kerana sekali lagi kita dapat bersama-sama dengan guru yang yang tuan-tuan sedia maklum dah kenali, guru muda kita iaitu Ustaz Amir Hakimi bin Amran daripada Taman Widuri. Ustaz ada di taman ke? Ya, ada taman. Oh, masih lagi pengajian online? Dah. Saya balik cuti urus urusan kahwin. Alhamdulillah, tahniah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan sekalian, marilah sama-sama kita buka majlis kita seperti biasa lagi dengan membaca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan sekalian, di mana saya maklumkan tadi, guru kita ataupun khalifah kita pada malam ni sangat kita kenali dah, kerana beberapa kali dah Ustaz bersama-sama kita dalam program ni, iaitu tidak lain tidak bukan Ustaz muda kita, itu Ustaz Amir Hakimi bin Amran. InsyaAllah akan bersama-sama kita sepanjang program kita pada malam ni. Jadi tuan-tuan dan puan, insyaAllah kita tak perlu melengahkan masa lagi, kita boleh mulakan program kita terus, di mana pada malam ni kita akan sambung lagi 3 lagi muka surat Al-Quran kita akan baca pada malam ni, di mana kita akan meneruskan membaca surah Al-Hasyr, muka surat 546 sampai 548. 546 sampai 548, iaitu kita akan baca surah Al-Hajj daripada ayat 4 sampailah ayat yang ke-24. InsyaAllah Ustaz, nanti saya akan jemput Ustaz untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat yang berkenaan supaya kita dapat ikut bersama-sama membaca di rumah masing-masing secara tertib, insyaAllah. Setelah itu, insyaAllah saya pula akan baca terjemahan dalam bahasa Melayu ayat-ayat yang kita baca, dan seterusnya saya akan serahkan kembali kepada Ustaz untuk slot konten kita untuk pengisian ilmu kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, seperti biasa, tuan-tuan bolehlah sedia dengan Al-Quran dan boleh buka muka surat 546 atau tuan-tuan boleh lihat di skrin. Saya kongsikan sekarang ayat-ayat berkenaan. Jadi kalau tuan-tuan dah bersedia, saya dengan ini mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Amir Hakimi bin Amran untuk meneruskan program kita pada malam ini. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Kita akan start baca surah Al-Hasyr daripada ayat 4 sehingga ayat yang terakhirlah, ayat ke-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahum syaqqallaha wa rasulahu wa man yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما
أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لا أنتم أشد رحبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.
كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ni dapat lagi kita meneruskan amalan kita, itu membaca Al-Quran setiap malam, mengikuti bersama-sama dengan bacaan yang diperdengarkan oleh ustaz-ustaz jemputan kita. Dan pada malam ni kita bertuah kerana dapat ikut sama membaca, mengikut bacaan yang diperdengarkan oleh Ustaz Amir Hakimi bin Amran sebentar tadi. Seterusnya insya-Allah saya akan bacakan terjemahan ayat-ayat daripada surah Al-Hashr ayat 4 sehingga 24 yang kita bacakan tadi dalam bahasa Melayu insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang direjam. Mereka ditimpa azab yang sedemikian kerana mereka menentang perintah Allah dan Rasulnya. Dan ingatlah perintah sesiapa yang menentang perintah Allah, maka sesungguhnya Allah amatlah berat azabnya. Mana-mana jua pohon kurma kepunyaan musuh yang kamu tebang atau kamu biarkan tegak berdiri seperti keadaannya yang asal, maka itu adalah dengan izin Allah kerana dia hendak memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dan kerana dia hendak menimpakan kehinaan kepada orang-orang yang fasik. Dan apa jua yang Allah kurniakan kepada Rasulnya daripada peninggalan harta benda yang telah diusir itu, maka kamu tidak berhak mendapatnya
Kerana kamu tidak memecut seekor kuda pun dan tidak, maka kamu tidak berhak mendapatnya. Kerana kamu tidak memecut seekor kuda pun dan tidak menunggang seekor unta pun untuk berperang mengalahkan mereka. Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasulnya untuk mengalahkan sesiapa saja yang dikehendakinya olehnya tanpa perlu berperang. Dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Apa yang Allah kurniakan kepada Rasulnya Muhammad daripada harta penduduk negeri, bandar atau desa dengan tidak berperang, maka ia adalah milik bagi Allah dan bagi Rasul SAW dan bagi kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin serta orang-orang musafir yang terkandas. Ketetapan ini sudah supaya harta itu tidak hanya berpusing di antara orang-orang kaya daripada kalangan kamu. Dan apa jua yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kamu, maka terimalah serta beramalkan. Dan apa jua yang dilarangnya untuk kamu, lakukanlah. Maka apa jua yang dilarangnya untuk kamu lakukan, maka patuhilah larangannya. Bertakwalah kamu kepada Allah kerana sesungguhnya Allah amat berat azabnya bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Pemberian itu hendaklah diperuntukkan. Pemberian itu hendaklah diperuntukkan kepada orang-orang miskin yang berhijrah keluar akibat diusir dari kampung halamannya dan harta bendanya kerana berpegang teguh kepada ajaran Islam untuk mencari keredaan Allah serta menolong agama Allah dan Rasulnya. Maka itulah orang-orang yang benar imannya dan amalannya. Dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah serta telah beriman sebelum mereka mengasihi orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka dan tidak ada dalam hati mereka perasaan hendak mengambil apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu. Dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada mereka sendiri, sekalipun mereka sendiri dalam keadaan kekurangan. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh sifat bakhil, maka mereka lah orang-orang yang berjaya. Dan orang-orang Islam yang datang kemudian daripada mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa ke saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad, dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmat-Mu. Tidakkah Engkau melihat dan merasa hairan, wahai Muhammad, terhadap sikap orang-orang munafik itu? Mereka tergamak berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir daripada kalangan Yahudi ahli kitab, sesungguhnya kalau kamu dihalau keluar, sudah tentu kami akan keluar bersama-sama kamu, dan kami tidak akan tunduk kepada sesiapa pun yang hendak menentang kamu selama-lamanya. Dan kalau kamu diperangi, sudah tentu kami akan membela kamu. Padahal Allah mengetahui dan menyaksikan bahawa sebenarnya mereka adalah pendusta. Sesungguhnya jika orang-orang Yahudi itu dihalau keluar daripada Madinah, mereka munafik itu tidak akan keluar bersama-sama mereka. Dan sesungguhnya jika orang-orang Yahudi itu diperangi, mereka yang munafik itu tidak langsung akan membela. Dan sesungguhnya yang jika ditakdirkan mereka membela sekalipun, sudah tentu mereka semuanya Yahudi dan munafik akan melarikan diri. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan. Kerana sesungguhnya kamu sangat ditakuti oleh mereka lebih daripada Allah. Kerana mereka ialah kaum yang tidak memahami akan kekuasaan Allah dan kebesarannya. Orang Yahudi dan orang-orang munafik dengan keadaan Yahudi itu samalah seperti orang-orang suku Yahudi yang terdahulu sedikit daripada mereka yang telah merasai akibat buruk diusir dengan tempat bawaan kufur mereka, dan mereka pula bakal beroleh azab yang tidak terperi sakitnya pada hari akhirat kelak.
Pujukan kaum Yahudi itu samalah seperti pujukan syaitan ketika ia berkata kepada manusia, "Pelaku kufurlah engkau." Setelah orang itu berlaku kufur, berkatalah syaitan itu kepadanya, "Sesungguhnya aku melepaskan diri daripadamu. Kerana sebenarnya aku takut kepada Allah, Tuhan yang menguasai seluruh alam." Maka kesudahan kedua-duanya mereka ditempatkan di dalam neraka dan kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi makhluk-makhluk yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah setiap manusia itu melihat dan merhatikan apa yang dia telah sediakan daripada amal-amalnya sebagai bekalan hari esok, hari akhirat. Dan sekali lagi ingatlah, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya dan akan segala yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan perintah-perintah Allah. Lalu Allah membuat mereka lupa akan amal-amal yang baik untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidaklah sama bagi ahli neraka dan ahli syurga. Kerana ahli syurga adalah orang-orang yang beroleh kemenangan, mendapat segala yang diingini. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau akan melihat gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah. Dan ingatlah, perumpamaan ini kami kemukakan kepada umat manusia supaya mereka berfikir. Lihatlah Allah yang tidak ada Tuhan. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang menguasai sekalian alam, yang Maha Suci, yang Maha Selamat sejahtera dan dari segala kekurangan, yang Maha melimpahkan keamanan, yang Maha Pengawal serta pengawas, yang Maha Kuasa, yang Maha Kuat menundukkan segala-galanya, yang melengkapi segala kebesarannya. Maha Suci Allah daripada segala yang mereka sekutukan dengannya. Dialah Allah yang menciptakan sekalian makhluk, yang mengadakan daripada kosong, yang membentuk rupa makhluk-makhluknya menurut yang dikehendakinya. Baginya lah nama-nama yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya. Bertasbihlah kepadanya segala yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang tiada bandingnya, lagi Maha Bijaksana. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, kita pun dah dapat sama-sama mendengar terjemahan ayat-ayat yang kita baca sebentar tadi daripada surah Al-Hashr ayat 4 sehingga ayat 24 yang terakhir, di mana surah Al-Hashr mempunyai 24 ayat. Jadi semoga dengan mendengar terjemahan bahasa Melayu tersebut, dan mungkin tuan akan membacanya lagi, kita akan membaca terjemahannya seterusnya, insya-Allah kita akan dapat faham apa yang Allah firmankan khusus untuk kita. Walaupun dalam ayat ni diceritakan mengenai golongan munafik dan fasik, golongan fasik, banyak diceritakan mengenai keadaan mereka, sikap mereka yang kita perlu jauhi, tetapi ia juga melibatkan kita supaya kita menjauhi sifat-sifat yang ada seperti pada mereka, insya-Allah. Jadi tuan-tuan seterusnya, saya nak jemput sekali lagi Al-Qadir Ustaz Amir Hakimi untuk menyampaikan kuliah dalam slot kuliah kita. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal aqibatu lil muttaqin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal ghafurur rahim. Innaka antal alimul hakim wa innaka antat tawwabur rahim. Qala li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
قال الله تعالى في سورة النحل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أما بعد, alhamdulillah. Syukur dan sejahtera kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita ucapkan, kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin dan rahmat Allah pada malam ini kita dapat sekali lagi berada dalam majlis ilmu dan majlis Quran. Hari ini kita berjaya berhabis surah Al-Hashr, pengusir. Sampai habis, sampai ayat 24. Alhamdulillah. Lebih dahulu terima kasih kepada Cikgu Rahim jemput saya sekali lagi, dan terima kasih kepada semua ayah ibu dan ayahanda ibunda saya semua yang masih bersama dalam program ini. Alhamdulillah. Tadi kita dah baca surah Al-Hashr. Cikgu Rahim pun ada baca terjemahan dia, tafsiran dia, menceritakan kepada kita tentang kebesaran Allah pertama. Yang kedua menceritakan tentang sifat-sifat orang fasik, orang yang zalim, yang di hujungnya mereka itu tidak ke mana pun, pergi ke tempat seburuk-buruk tempat, iaitu neraka. An-nar. Itulah tempat-tempat orang-orang yang zalim. Dia ada sebut dalam surah tu. Dan bagus kita boleh ambil intipati sikit surah tu. Kalau kita melihat keadaan sekarang, dunia sekarang ni macam-macam isu. Kita tengok Facebook, kita tengok Instagram, kita tengok Twitter ke. Sekarang Islam itu sendiri tidak habis-habis dihenyak, dihina. Kalau kita tengok di India baru-baru ni, saya dapat video dia. Saya dapat video daripada kawan saya. Video yang real. Apabila demonstration dibuat dan satu orang Islam ditembak oleh polis India. Sedih, saya tengok sedih. Tengok macam mana sifat orang-orang yang zalim, orang-orang kafir kepada kita. Betapa tidak ada hati perut lah orang kata. Dalam keadaan kita Islam dihina sekarang, dalam keadaan dunia sekarang yang pergi mana-mana pun orang mostly akan Islamofobik. Orang akan fobia dengan Islam, Islamofobia. Orang akan Islam jahat, Islam itu, Islam ini. Dan kita dapat tengok sendiri sekarang ni, kita dapat tengok sendiri Islam dalam dunia ini dijejak depan mata kita. Allahu Akbar. Kalau kita tengok conference India dan negara-negara yang bersekutu dengannya membenarkan filem-filem dan cerita-cerita kartun yang berunsur hinaan kepada Nabi kita disiarkan. Itu sangat zalim. Sangatlah kejam. Jadi kita pun baca surah Al-Hashr. Kita melihat macam mana Allah memerihalkan orang zalim ini. Dan di akhirnya tempat mereka dalam neraka juga. Oleh itu, apa peranan kita ni? Peranan kita sebagai orang Islam, Allah Ta'ala bagi kat kita hidup di atas Malaysia. Dalam Malaysia ni tak ada apa-apa pun lah. Kita boleh hidup amalkan Islam dengan elok, dengan baik. So apa peranan kita ni? Saya ambil satu contoh. Saya ada terbaca satu statement daripada orang kenamaan lah. Dia cakap, tak apalah. Kalau kerajaan India nak buat macam tu kat orang Islam, itu negara dia. Tapi yang bercakap tu orang Islam. Astaghfirullahalazim wal'iyadzubillah min zalik. Semua kita tergolong daripada orang-orang macam tu. Orang Islam bercakap macam, dia cakap macam, tak apalah. Tak apa. Orang India nak hanyak, nak pijak orang Islam di sana, tak apa, itu negara dia. Allahu Akbar. Kalau kita ni ada rasa kesian, tak kesian pada diri kita pun kesian pada agama kita. Jangan kita pula yang menerukkan keadaan. Macam tu.
Dah lah kita ni tak boleh buat apa-apa. Kalau kita diberi orang-orang yang lantang berbicara ni lah, tak apa, biar India buat macam tu. Cuba bagi pistol kat dia, pergi perang di sana. Dia mesti tak boleh buat. Sebab tu peranan kita dengan dunia yang sangat-sangat teruk dah sekarang ni. Saya tengok pun sedih. Sebab saya dapat video, saya tengok, saya sedih. Orang kena tembak, orang Islam kena tembak. Tanpa sebarang bantuan. Astaghfirullahaladzim. Ampun dosa kita. Sebab itu peranan kita sebagai orang yang mampu. Orang yang mampu di sini, kita tak payah pun mengangkat senjata. Dan kita pun tak mampu sebenarnya nak buat benda-benda macam tu. Sebab saya melihat perkara ini sangat serius. Saya setiap hari saya tengok. Di Indianya, di Palestinnya. Di Palestin pun tak habis-habis lah. Di Syekh Jarrah tu tak habis-habis. So saya minta ya ibu saya sekali lah, janganlah putih doa. Kita minta doa kepada Allah banyak-banyak. Allahumma surril Islam. Allahumma surril Islam wal muslimin fi Palestin. Fi kulli makan. Kita minta, tak boleh baca Arab pun baca bahasa Melayu. Ya Allah, jika ditakdirkan begitu bagi mereka, Engkau mudahkan bagi mereka. Kau berikanlah syahid kalau mereka tu mati. Berilah syahid kepada mereka. Kami nak berjuang dengan mereka ni, kami tak mampu. Kami sedih tengok budak-budak kena tembak. Baru ni tengok orang tu baru main angkat bendera kena tembak, pecah kepala dia. Allahu Akbar. Dan jangan kita jadi macam orang tadi tu, macam saya sebut tu. Jangan kita menjadi Ikrimah sebut, sahabat seorang tabi'in sebut, jangan kita menjadi ahmak. Jangan kita menjadi bodoh macam tu. Itu bahasa itu adalah tafsiran kepada ahmak. Jika kita tak mampu untuk mempertahankan Islam, jangan kita menjadi bodoh macam orang yang saya cakap tadi tu. Janganlah kita menambah lagi kebencian orang kepada Islam. Kita dah orang Islam dah. Kita tambah lagi kebencian orang kepada Islam. Kita dah tengok dah kezaliman. Kita dah tengok kezaliman orang buat kepada saudara kita. Janganlah kita zalim pula kepada saudara kita. Doalah kat dia. Janganlah mengeluarkan kata-kata yang sangat-sangat tidak tergamak. Sangat-sangat tergamak. Cakap, tak apalah dia pun nak bunuh saudara kita. Itu negara dia. Allahu Akbar. Kata macam tu, macam kita tak sayang kepada agama kita. So sebagai orang yang dah mendoakan, kita dah mendoakan kepada saudara kita, kita jangan jadi batu api pula. Kita duk jaja, kita duk tarik kawan-kawan kita. Tak apalah, biarlah kat mereka. Dekat Malaysia pun teruk lagi. Ya Malaysia. Di mana-mana tempat pun yang ada saudara Islam kita, kita doa. Kita kempen. Kita kutuk sekeras-kerasnya. Kita jangan jadi zalim juga. Kita ni dah orang Islam. Kita nak zalim sesama saudara kita. Fikirlah sama. Sebab tu dalam sebuah hadis qudsi, an Abi Dharr radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Dharr dia kata, Nabi Muhammad biasa kata dekat aku yang Allah Taala kata. Ini bukan Al-Quran. Bila Nabi cakap dekat kita, Nabi cakap dekat sahabat, Allah Taala kata, itu hadis qudsi. Iaitu hadis yang Nabi dapat sendiri daripada Allah. Kata-kata Allah, firman Allah kepada Nabi. Nabi kata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Allah Taala berkata, inna haramtu zulma ala nafsi. Allah kata, sesungguhnya aku mengharamkan sifat zalim kepada diri aku. Allah haramkan sifat zalim pada diri Allah. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan aku juga mengharamkan sifat zalim sesama kamu. Allah Ta'ala kata, wa ja'alna bainakum muharrama. Aku telah mengharamkan sifat zalim itu kepada aku dan aku mengharamkan kamu juga untuk berlaku zalim. Fala tazalamu. Kama qala an-nabi. Ila al-akhir hadis. Muttafaq alaih. Allah sebut kat kita, ni saya nak relate dengan kata-kata orang yang jahat tadi tu. Allah Ta'ala kata, aku haramkan kamu berlaku zalim. Inna haramtu zulma ala nafsi. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan kamu juga aku haramkan muharrama. Bainakum. Aku mengharamkan kamu buat zalim. Fala tazalamu. Jangan kamu buat zalim.
bila kita sembang pasal zalim ni, kita duk perasan 3 benda dah. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, ambil hak orang, apa lagi? Buat benda jahat, itu kita anggap zalim. Tapi zalim yang kita tak sedar adalah mukhalafatul amir. Kita membuat sesuatu yang bercanggah dengan apa yang disepakati oleh ketua-ketua kita, iaitu saudara-saudara kita. Katakan kalau kita tengok saudara kita kena sembelih, kena tembak, kita buat tak tahu, kita zalim tu. Kita zalim dengan diri kita dan kita zalim dengan Allah. Sebab itu, bila kita dah doa, bila kita dah sokong, kita dah kempen, kita jangan keluarkan kata-kata kesat. Jangan keluarkan kata-kata yang menunjukkan kita ni tak ada agama. Allahu Akbar, minta jauh. Wal'ayazubillah. Sebab saya takut. Sebab yang buat benda tu saya nampak dalam circle saya sendiri, saya takut. Bila tegur, dia menunjukkan kepada kita yang dia betul. Tanpa sedar, dia telah berlaku zalim kepada diri dia sendiri dan kepada saudara se-Islam dengan dia. Allahu Akbar. Oleh itu, sebab saya melihat benda ni sangatlah serius. Saudara kita dibedil hari-hari, kita jangan putus doa dan kita berkempen lah, kita kempen sekadar mampu lah, kita kutuk sekeras-kerasnya pemimpin yang menzalimi saudara kita. Dan kalau kita mampu memberi sumbangan, kita bagilah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Semoga bermanfaatlah kuliah yang pendek ini. Semoga kita sedar. Saya nak bagi tahu semua kita sedar. Sebab saya nampak dah banyak dah orang-orang yang kurang sedar. Dan semoga benda ni disampaikan juga kepada orang lain. Jangan kita kata itu tidak kena mengena dengan kita. Tak boleh. Itu saudara se-Islam kita. Kita kempen lah, kita doa lah. Dan buatlah apa yang kita mampu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsira diucapkan kepada Qadi Ustaz Amir Hakimi yang telah menyampaikan tazkirah kepada kita sebentar tadi di dalam khususnya mengenai kepentingan kita membela nasib umat Islam seluruh dunia, sama ada di dalam negara kita sendiri malah di luar negara, di mana-mana saja. Kalau kita umat Islam dizalimi, jadi kita perlu kena bantu menyokong supaya dunia tidak menzalimi orang Islam, di mana dengan apa cara yang ada, sama ada dari segi yang paling sekurang-kurangnya seperti mana Ustaz sebutkan tadi, dengan cara berdoa agar Allah membantu mereka, kerana kita tak mampu untuk ke sana. Jadi semoga Allah membantu mereka dengan pertolongan Allah, insya-Allah. Benda tu akan kerana Allah yang menentukan segala-galanya. Jika Allah kendaki, benda tu boleh terjadi. Allah boleh terbalikkan. Sekarang ni mereka berkuasa, pada masa akan datang kalau Allah kendaki, orang Islam pula boleh berkuasa. Itu yang kita pasti janji Allah, bahawa Allah berkuasa melakukan segala sesuatu. Oleh sebab itu, kita sebaik-baiknya seperti Ustaz sebutkan tadi, kalau kita tak mampu nak sedekah, kalau sedekah, mampu sedekahlah untuk bantu, kerana mereka sangat memerlukan pertolongan. Tak mampu, sama-sama pergi ke sana, doa, hantar doa, mohon doa kepada Allah supaya mereka diselamatkan, semoga mereka dilindungi, semoga mereka berjaya dalam perjuangan untuk mengekalkan keimanan dan ketaatan mereka, menjadikan mereka umat Islam yang terus dapat bertahan dan juga dapat berkembang di negara tersebut, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sedih seperti mana yang Ustaz sebutkan pada ketika ni, suasana ketika ni, di mana-mana saja mungkin gelombang dia pada ketika ini Islam kita nak buat macam menurun, mungkin Allah takdirkan macam tu, dan kita juga perlu ada satu keyakinan bahawa Islam akan kembali ke atas balik, akan kembali berjaya dengan cara kita memastikan kekuatan iman dan takwa kita
kita kena beramal, kita kena kuatkan agama kita, kita kena kuatkan kepaduan Islam kita. InsyaAllah kalau seluruh dunia bersatu, InsyaAllah Islam akan kuat kembali mungkin. InsyaAllah Allah akan bantu kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya saya nak kalau tuan-tuan nak berinteraksi dengan Ustaz, saya nak persilakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Haji Yaakob, silakan. Terima kasih Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak, memanglah patutlah kita sedih tentang melihat tentang keadaan negara sekarang yang dihimpit oleh kezaliman itulah. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita berdoa dan memberi bantuan, sikit bantuan kepada mereka. Jadi dengan cara itu kita lihat sedikit sebanyak tentang pertolongan kita lah. Jadi antara lain banyak negara-negara Islam yang telah memboikot pengeluaran hasil bumi daripada India dan dengan cara tak langsung itu menyulitkan ekonomi mereka. Jadi apakah yang boleh kita lakukan sebelum lebih itulah untuk kita lakukan di negara kita seperti di Malaysia ini. Itu saja soalan saya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, betul. Kalau kita lihat kepada conference, banyak pemimpin-pemimpin dunia bukan sekadar Malaysia. Yang saya tengok dalam Facebook baru ni, antaranya Turki, UAE, mereka memboikot 100%, mereka memboikot ekspor dan import ke India. Dan itu adalah satu benda yang baik dan Malaysia juga dikatakan buat macam itulah kalau saya tak silap. Dan bagi kita dalam orang kata dalam kita memboikot ataupun kita kempen, kita buatlah lebih baik benda-benda yang betul-betul kita boleh merencatkan mereka punya ekonomi. Sebab mereka itu zalim kepada saudara kita. So kalau kita boleh boikot barang, kita boikot. Ikut yang mana kita rasa kita boleh buat. Kalau kita ni ada pangkat, kita ada pangkat dan kita ada tali, kita ada kabel ke sana. Kita tutup laluan kita ke sana. Yang boleh orang kata boleh menaikkan ekonomi orang-orang kafir yang menghentam saudara kita. Dan kalau kita tak mampu kita boikot, kita mampu. Dan kita sekadar boleh boikot. Apa lagi benda-benda yang kita boleh buat? Kita bagi tahulah ke orang-orang terdekat kita. Bagi tahu ke anak-anak kita ke, bagi tahu dekat adik-beradik kita ke. Ni barang-barang ni jangan beli. Ni daripada India. Ni apa semua. Sebab kadang-kadang mereka tak tahu. Kalau kita tahu, kita bagi tahu mereka. Kita kempen sama-sama. Itu yang saya sebut kempen tadi tu. Saya nak sebut kempen. Kalau kita tahu itu barang daripada India sahih, kita kempen. Jangan kita sokong dan kita bagi tahu ke orang lain juga. Sebab di sana telah membenarkan penghinaan kepada Nabi kita. Dia masuk dalam media-media di sana. Itu dah tahap teruk sangat. So kalau kita boleh kempen, kita kempen banyak-banyak. Kita bagi tahu orang terdekat. Kalau kita tahu ni barang ni daripada sana ni apa-apa semua, tak kisahlah India ke Israel ke. Yang bersangkutan dengan penindasan kepada saudara mara kita, si Islam kita boikot, kita kempen habis-habis. Itu Allah Ta'ala alam. Mungkin Puan Najah Sagia nak bersemang Ustaz, silakan. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapi-api Ustaz. Semangat. Saya nak tanya, apa yang membuatkan orang kafir suka menindas orang Islam? Banyak ada juga lagi agama lain, tetapi kenapa dia orang kata tujukan pada orang Islam saja, menindas orang Islam, sedangkan ada lagi agama lain tapi macam yang tu dia orang tak kisah sangat. Apa motif sebenarnya? Terima kasih Ustaz. Okey, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'd. Alhamdulillah, bagus. Kita mendapat soalan daripada ibunda saya, Salvia. Dan apa sebab orang kafir itu dia nak attack orang Islam? Baik, saya pecahkan kepada 3. Yang pertama,
kita pecahkan kepada kafir yang betul-betul menentang Islam. Maksudnya kafir daripada kalangan orang-orang Israel, Bani Israel, orang-orang yang memang menentang Islam. Kalau kita tengok, kita balik kepada soalan, sebab apa orang kafir ni dia attack orang Islam? Kita lihat dulu dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut, orang Nasrani dan orang Yahudi itu tidak akan senang dengan kamu selagi mana kamu tak ikut cara mereka. Itu dalil daripada Allah, orang kafir ni daripada galangan orang Kristian dan orang Yahudi tidak akan sama sekali senang dengan kita. Itu yang pecahan pertama tadi. Kita lihat sejarah macam mana kota yang dipanggil Jerusalem, kota Palestin, kota yang dijanjikan itu ditawan berulang kali oleh orang-orang kafir ni daripada zaman Sayyidina Umar. Lepas tu zaman Salahuddin Al-Ayyubi, masa zaman Richard ditawan dan dibuka balik. Yang pertama, orang Israel mereka tak suka kat kita sebab kota yang dijanjikan itu yang disebut sebagai Jerusalem ataupun Palestin itu mereka anggap itu untuk mereka. Untuk kami, itu kota yang dijanjikan untuk kami. So kami akan rebut habis-habis sampai kami dapat. Itu yang pertama. Sebab tu bila PBB masuk sekali dengan Israel, mereka dah tak pakai perang, mereka pakai kuasa veto. Apa Donald Trump kata dulu? Donald Trump kata, saya mengisytiharkan teluk Jerusalem semua tu daripada tebing Giza sampai ke hujung Palestin tu adalah milik Israel. Mereka nak tanah tu. Dan kalau mereka tak dapat, mereka akan perang kita. Sejarah membuktikan. Sayyidina Umar membuka kota Jerusalem, membuka Palestin. Salahuddin membuka Palestin. Lawan dengan orang Israel, lawan dengan Spanyol, lawan dengan orang daripada Kipti, lawan untuk nak rebut Israel ni, rebut Palestin tu. Yang dikatakan kota yang dijanjikan kepada kita, tapi dia kata dijanjikan kepada mereka. Itu yang pertama. Orang Yahudi akan perang dengan kita sampai habis-habis merebut kota tu. Dan kalau kita tengok situasi sekarang, India, Uyghur, China, mereka hentam kita sampai tak mamau. Itu ada banyak sebab. Antara sebabnya mungkin sebab mereka anggap kita ni pengganas, mereka anggap Islam ni pengganas. So mereka nak bagi habis-habis lah orang Islam ni. Sebab mereka didoktrin dalam otak mereka, Islam ni pengganas, Islam ni ISIS. So Islamofobia itu menyerap kepada mereka dan mereka nak hapuskan kita. Itu mungkin sebab yang pertama. Dan sebab yang kedua yang paling kukuh, orang yang menentang Islam itu orang kafir. Orang kafir memang tak senang dengan kita. Sebab tu mereka nak bunuh kita, mereka nak hentam kita. Lebih kurang macam kat Iran, Ayatullah Khamenei, dia bunuh orang-orang Sunni. Dekat Syria, apa nama tu? Bashar al-Assad, bunuh orang-orang Sunni Islam. Itu sama-sama Islam. Kalau di India, mereka tengok Islam ini minoriti dan mereka tak suka Islam. Mereka boleh buat apa saja. Bunuhlah sampai tahap mereka membenarkan media untuk menghina Nabi kita dalam TV mereka. So kalau puan ibunda saya selalu tanya, sebab apa mereka benci sangat kat kita? Itu memang fitrah mereka. Mereka benci kita. Dan kalau mereka ada peluang, mereka akan buat kita habis-habis. Mereka akan bunuh kita, mereka akan masukkan kita masuk sama mereka fikiran dengan mereka. Sebab itulah fitrah mereka. Mereka benci kepada Islam. Kalau betul mereka kafir, mereka pegang betul-betul kepada ajaran kafir, mereka benci kepada Islam. Sebab tu mereka buat kita habis-habis. Macam tu. Allah Ta'ala alam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Mungkin Pak Haji Nolilawati nak bersembang. Ustaz, silakan Pak Haji Nolilawati. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, melihat kepada keadaan di Malaysia, kita tak ada peperangan, tak ada isu-isu yang kata sangat-sangat menyusahkan rakyat lah kan. Mana lebih aula yang nak jadi pemimpin ni, ulama ke umara yang pegang kepada ajaran Islam. Jadi tak timbul perkara yang Ustaz sebut tadi. Pemimpin patutnya menjadi teladan, menjadi
contoh yang baik kepada rakyat kan, barulah nampak macam ada keislaman tu berkembang, negara keseluruhannya boleh berdoa untuk lebih kuat doa-doa rakyat Malaysia ni untuk orang-orang yang berada di luar sana kan Ustaz. Jadi mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, betul lah apa kata ibunda saya Puan Nurlilawati. Nak bagi mengelakkan sebetulnya bagi mengelakkan daripada pucuk itu naik, dia mesti daripada akar dia. So pemimpin. So saya nak cerita dari segi pemilihan pemimpin dan dari segi sifat pemimpin itu sendiri. Yang Nabi sebut dalam hadis, Imamul Adil. Ini antara orang-orang yang akan mendapat orang kata rahmat barakat Allah yang banyak di yaumil ma'lum, hari kiamat tu. Imamul Adil itu ulama memecahkan. Imamul Adil itu adalah amir ataupun pemimpin yang adil. So kalau kita nak memilih pemimpin, yang paling utama sekali kita melihat kepada yang paling orang kata klise, yang paling orang kata orang pun dah dengar. Kita lihat kepada agama dia. Agama dia okey, insya-Allah dia punya sifat okey. Sebab kalau kita silap pilih pemimpin, silap pemimpin kita pun redha terhadap benda-benda yang tak elok yang dibuat kepada saudara se-Islam kita. Tapi di masa sekarang ni alhamdulillah wa syukurillah. Di masa sekarang ni Malaysia masih menolak dan masih mengecam sekeras-kerasnya lah tindakan-tindakan yang tak elok kepada saudara kita. Tapi berbalik kepada kita sebagai rakyat ini, wajib atas kita memilih. Kalau kita diberikan dua pilihan, kita nampak dengan jelas pemimpin yang pertama ni adil, al-imamul adil. Yang kedua saya sebut tadi tu, al-ahmak, yang bodoh itu. Yang bodoh itu dia merangkumi sifat, merangkumi semua. Kita tahu dia ni jahil, kita pilih dia juga, kita berdosa. Dan dosa ini termasuk dalam dosa-dosa besar, al-kabair. Kita tahu dia itu zalim, kita tahu dia itu jahil, tak pandai nak mentadbir urusan yang berkaitan dengan ulil amri inilah. Kita pilih dia, kita berdosa. So dalam nak memilih pemimpin ni, bukannya kita kena perhati betul-betul macam ini bukan. Kita melihat kepada dia, kita percaya kepada dia. Kita tengok dia ni okey, dia ni baik. Asalkan dia Islam, Islam itu yang paling utama lah. Sebab orang bukan Islam ni dia ada banyak syubhat dia banyak. Dia kata macam tu, dia buat macam ni. So kita tengok pemimpin kita ni, kita sokong lah yang mana kita rasa betul-betul baik, yang betul-betul adil, baik kepada kita dan baik kepada semua lah. Yang penting dia tidak melanggar apa-apa yang berkaitan dengan institusi agama kita. Itu paling penting. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Antara puan-puan sekalian, rasanya masa 10.37, kita tinggal lagi 3 minit untuk target kita untuk selesaikan program 10.40. Jadi rasanya interaksi kita setakat ni kita sambung dengan doa. Seterusnya kita nak tutup majlis kita dengan doa. Jadi nak mohon kepada Ustaz untuk sekali lagi membacakan doa untuk kami, amin. Kami semua aminkan bersama. Silakan Ustaz. Alhamdulillah ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأول والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا الشاكرين، حمدا الحامدين، حمدا الصالحين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الأخوة وأبواب الصيحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة وأبواب التوبة وأبواب المغفرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم سر الإسلام والمسلمين، اللهم سر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين. اللهم قوي إيماننا ووحد صفوفنا واجمع قلوبنا على محبتك ونصرة شريعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kita mengharapkan sangat agar Allah memakbulkan doa-doa yang dibaca oleh Ustaz yang kita aminkan bersama sebentar tadi. Semoga Islam kembali kuat dan dapat memimpin dunia dan ada kesatuan, dan kita persatuan Islam seluruh dunia yang dapat kita berteduh ataupun kita bernaung untuk sama-sama kita membangunkan Islam seperti mana yang pernah Islam berada di zaman keagungannya, di zaman Rasulullah dan para sahabat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, program kita dah nak berakhir. Jadi sama-sama kita tutup majlis kita dengan sama-sama kita membaca doa khatam Al-Quran secara bernasyid, insya-Allah. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.